Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtada bi ta'alimihi ila yawm al-hashr wal jazaa amma ba'd. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali ucapkan terima kasih kepada Fadil Tuan Pengurusi Majlis yang berbahagia, Datuk Dr. Khair Anwar bin Abu Kasim, Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun MAIROS, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah, Profesor Pengangkutan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam Universiti Sains Malaysia, yang berbahagia sahabat saya Dr. Ahmad Sufian bin Cik Abdullah selaku Lintan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, merangkat pensyarah Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Tidak lupa juga semua staf-staf daripada Jabatan Mufti, Agensi Kerjaan, Pasukan Keselamatan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat mengikuti pembentangan yang ketiga setelah kita dapat mengikuti dua pembentangan sebelumnya lah. Dan saya sebenarnya bila melihat seminar ini, seminar berkaitan dengan fiqh jalan raya ini, tuan-tuan majlis sekalian, biasa kita sering terlintas dalam kepala kita apabila sebut fiqh ni, biasa orang belajar fiqh tu di masjid surau atau di universiti ataupun di college ataupun di ma'had-ma'had, itu fiqh lah. Jadi sebenarnya fiqh di dalam Islam dia tidak terbatas kepada fiqh dari sudut itu sahaja. Fiqh ni sebenarnya dia luas. Termasuk istilah yang digunakan pada hari ini, fiqh jalan raya. Fiqh jalan raya itu merujuk kepada kepahaman terperinci tentang tata tertib dan tata susila di jalan raya mengikut kacamata Islam. Itu fiqh. Tapi para ustaz kita jarang bincang fiqh bab ni. Dia bincang fiqh haid, tentang haid lumak dia bincang. Tentang nifas lumak, tentang ambil wuduk lumak. Kan? Tapi tentang tata cara berada di jalan raya tidak lumat. Bahkan kita dilumatkan. Ini satu masalah. Fiqh kita sebenarnya luas. Kita ada fiqh jenayah, kita ada fiqh bersuci, kita ada fiqh perubatan, fiqh pengurusan rumah tangga, fiqh pengurusan jabatan dan macam-macam lagi. Jadi ini tujuan diadakan seminar fiqh jalan raya ini supaya kita betul-betul menggunakan jalan raya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan sebagaimana ditetapkan oleh syarak, supaya kita pertama tidak menimbulkan mudarat pada orang lain, yang kedua tidak menyebabkan kematian pada orang lain. Mudarat itu boleh tahan, kalau kematian kita tertahan. Ini satu masalah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama mukadimah sajalah, itu baru mukadimah. Yang kedua, masalah ibadat, tuan-tuan. Ibadah dalam konteks Islam, jangan kita faham ibadah itu hanya berkuat kuasa dalam masjid dan surau saja. Ketika kita berada di masjid, surau, setelah kita penceng, kita namakan perbuatan kita itu sebagai ibadah. Belum penceng, tak nama ibadah. Begitu ke? Salah. Sebab mihrab ibadah kita ada dua jenis. Pertama, mihrab ibadat yang berkuat kuasa dalam masjid dan surau. Satu lagi, mihrab ibadat kita berkuat kuasa di medan, termasuk di jalan raya. Ya, jadi seperti mana disebut oleh Dr. Sufian tadi, kalau kita nampak ada satu ambulans, saya katalah, nampak agak tergesa-gesa lah, maka di situ berlaku ibadah kepada kita. Kita persilakan dia dahulu. Kita ketepikan. Tuan-tuan kata, mana ibadahnya? Mana ada rukuk di situ? Mana ada sujud? Konsep ibadah tidak bergantung pada rukuk dan sujud saja. Konsep ibadah ni, faham pengertian ibadah tu apa? Ibadahnya asasnya tunduk dan patuh. Ibadah juga maknanya ketaatan kepada Allah. Ibadah juga maknanya kepatuhan. Ibadah juga maknanya kasih tidak berbelah bagi pada
pada Allah Ta'ala dan Rasul dan pada syariat itu ibadah. Jadi maknanya bila kita taat kepada undang-undang itu tuan-tuan, bermakna kita sedang beribadah dalam bentuk itu. Kita berada di surau, kita beribadah dalam bentuk berada di surau. Kita berada di jalan raya, kita beribadah dalam konteks berada di jalan raya dalam bentuk itu. Walaupun kita tidak rukuk, kita tak sujud, kita tidak takbir dengan 4 kali takbir sembahyang jenazah. Tak. Itu konsep itu perlu dipaham, konsep lah. Sebab itu bila kita tak faham benda itu bukan ibadah, maka kita kira asal harus. Satu penyakit masyarakat kita ni asal harus. Jalan raya kerajaan buat untuk kita gunakan bagi menyambung silaturrahim sempena Hari Raya Aidilfitri. Itu je kita baca. Asal harus. Jangan baca asal harus. Kita juga perlu melihat fiqhul ma'al. Risiko yang timbul daripada asal harus. Sebab tu dalam Islam tuan, asal harus belum tentu boleh pakai. Asal harus belum tentu boleh pakai. Jadi Dr. Sufyan menyebut asal harus pakai serban. Pakai serban ni tuan-tuan, kita merujuk pada fatwa mana-mana, terutama fatwa pada Arab Saudi. Dia ada 2 jenis saja. Iaitu pertama sekali hukumnya harus pakai serban tu. Yang kedua hukumnya adalah sunat. Apabila berlaku kes satu pelajar pondok pakai serban, menyaman dia samang pihak polis satu ketika dahulu, bawa kepada mahkamah di sebuah negeri masa itu. Maka saya bergegas buat kajian. Saya pergi jumpa pegawai JPJ Kuala Terengganu, kita nak tahu bagaimana peristiwa itu boleh berlaku dan kita cuba nak melihat dari perspektif syariat. Kenapa pula pelajar itu berani menyamang pihak polis? Sebab dia melaksanakan tugas dia. Macam mana dia boleh samang pihak polis tu? Sebab dia tak pakai serban geledah, dia pakai serban. Jadi tuan-tuan, saya tambah apa disebut oleh Dr. Sufyan tadi. Pakai serban ni tuan-tuan, kita kena ingat. Hukumnya tak lagi 2 je, harus atau sunat. Tak ada ulama kata wajib. Satu. Yang kedua, pakai serban tu mesti mengikut konteks situasi. Situasi. Pakai serban ketika menunggang motosikal tidak sesuai. Berdasarkan maklumat saya dapat dari pengarah JPJ Kuala Terengganu masa itu, dia kata, dengan kelajuan 60 km sejam sahaja, kita naik motosikal tanpa pakai topeng geledah, kalau kita jatuh, kita berisiko patah tengkuk. Itu maklumat yang saya dapatlah dari dia. Jadi bila pakai serban, kebang ni tak cover kat belakang. Topi dia cover kat belakang. Walaupun kita tahu orang pakai serban ni, dia bawa motosikal tak laju, 20 km sejam je. Lembu lebih laju dari dia. Lembu jalan pintas dia. Stingro pintas dia, sempat lagi pintas. Slownya Pak Haji tu bawa pakai serban kan. Tapi dari segi undang-undang, dia tetap undang-undang. Pak Haji tak Pak Haji pun kena patuh pada undang-undang. Pelajar pondok tak pelajar pondok pun kena patuh pada undang-undang. Ini kerajaan tetap untuk menjaga nyawa. Ada orang kata nyawa ni Tuhan punya, tak payah buat sebenarnya macam ni. Nak mengurangkan kematian. Kematian tu di tangan Allah. Dia boleh ambil apa saja. Anytime dia nak. Betul tuan-tuan. Betul macam tu. Itu dipanggil dasar akidah. Kita bercakap dalam konteks sebab-sebab, cause and effect. Kita boleh kurangkan kematian. Sehingga kalau orang tak faham jadi isu. Bila berlaku COVID, orang kata apa? Bila kita gunakan slogan, kita jaga kita. Orang kata, di mana Allah? Aduh. Kan dia tanya, ada setengah dia tanya, di mana Allah jaga kita? Tuan-tuan, yang Allah jaga kita tu tak nafikan, itu asas penting. Tak ada orang yang mengatakan kita jaga kita ketepikan Allah. Tak timbul. Kita jaga kita. Ini uruf yang disebut oleh Dr. Sufyan tadi, jaga uruf. Macam tuan-tuan, datang tandang rumah saya, bila nak balik, saya kata, jaga diri baik-baik. Takkan ada orang kata, Allah jaga aku. Gitu. Tak payah sebut jaga diri baik. Allah sudah menjaga. Jengkreng. Ini masalah kejengan. Salah faham. Salah faham masyarakat kita lah. Ni, tu baru mukadimah yang kedua. Mukadimah lagi. Seterusnya, bila nak habis slide saja, dia 40 lebih. Saya akan cubalah ringkaskan masa sejam lebih ini. Yang ketiga, saya sebutkan sini, nyawa merupakan satu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Oleh kerana kedudukan yang tidak ternilai tingginya, maka Islam mensyariatkan hukuman kisah pada orang yang sengaja membunuh seseorang yang lain tanpa kesalahan apa-apa. Nyawa sangat penting tuan-tuan, sehingga dalam Islam, dalam hadis sahih menyebut kita tak boleh bergurau dengan senjata. Ya, bergurau dengan senjata dia tahu, tak boleh bergurau senjata. Maknanya takut senjata tu terlepas tangan kita, kena pada mangsa. Masalahnya tuan-tuan, bila kita pegang pisau lah, ada kemungkinan pisau tu kena kepada sahabat kita, 100% kena ke? Kalau kita sesalah guna. Belum tentu 100%. Tapi Nabi tetap mengatakan tak boleh. Tak boleh. Pasal apa?
Pasal takut kalau di situ ada unsur kebimbangan, berlaku kemudaratan akan berlaku kepada mereka anda bentuk kematian. Sebab bila mati ni, faham tak mati? Mati tak hidup lah. Ada. Artinya bila dah mati tu tergerak bangun. Aku bergurau je. Kena sikit je ejah lah hidup balik. Ada? Tak dah. Nanti tu kita jumpa dia balik esok pada mahsyar. Dia pula marah kita. Apa hang ni gurau-gurau ni? Mati aku tak dah. Itu mati tu kena faham. Dia sekali seorang saja. Bila mati, kita dah nak buat apa dah. Itu masalah. Sebab tu sebelum mati, kita nak jaga satu benda, nyawa nama dia. Oleh kerana itu, dalam Islam disebut dalam firman Allah Ta'ala yang saya bacakan sini, contohnya di antaranya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ayat ni dimulakan dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas tuan-tuan maknanya apa? Bunuh balas ataupun cedera balik. Kisah ada dua jenis. Satu, kalau dia bunuh kita, maka kita kena bunuh balas. Wali, keluarga si mati, bunuh balas. Kalau dia mencederakan kita, cedera dia balik. Kalau benda tu boleh diukur, maksud saya. Maknanya kalau dia tumbuk betul-betul mata kita, maka kita tumbuk betul-betul mata dia. Itu kisah dalam bentuk pencenderaan. Kecuali kerajaan kata sukar untuk mengukur ketepatan tumbukan itu, maka kerajaan ambil alih. Itu namanya kisah dalam bentuk kecederaan. Jadi kisah ni kenapa disyariatkan begitu? Sebab bila wafil kisah hayatum ya ulil albab, bila buat kisah tuan-tuan, ramai orang boleh hidup. Sebab bila berlaku kematian, siapa paling tak puas hati? Keluarga si mati. Terutama sekali kalau orang tu mati tanpa ada sebab munasabah. Dia akan menyimpang dendam, tuan-tuan bayanglah, 20 tahun benda tu tak akan hilang. Tetapi apabila kita laksanakan hukum tu, dia akan berpuas hati, dan dalam masa yang sama orang lain juga boleh merasai kehidupan yang selesa. Kita boleh menjaga. Dan untuk menjaga nyawa, maka Islam mengharamkan perbuatan membunuh diri tanpa sebab yang munasabah. Maknanya kalau orang tu kecewa dalam hidup, kecewa dalam percintaan, contohnya. Orang perempuan contohnya menjelang raya ni minta duit dengan suami dia 2,000, suami tak bagi, dia kecewa. Lalu berhasrat untuk membunuh diri, misalnya katalah. Kecewa. Contohlah. Islam larang tuan-tuan. Kecewa juga. Tak ada orang dalam dunia yang tidak kecewa. Nabi SAW pernah kecewa. Nabi sendiri pernah kecewa. Ini manusia yang terbaik, kekasih Allah. Nabi sendiri pernah kecewa. Tapi kecewa bukan satu titik permulaan untuk kita kecewa seterusnya. Atau waktu meranakkan diri kita. Macam agama Hindu, Buddha kan tak? Macam masyarakat Jepun kan. Sehingga di Jepun tuan-tuan dia ada satu hutang di negara Jepun. Tengah-tengah bandar Jepun ada satu hutang. Hutang tu tempat masyarakat Jepun bunuh diri. Bila dia kecewa sesuatu projek tak jadi, dia pergi hutang tu dia bunuh diri. Jadi mayat tu dalam keadaan terikat di pokok tu, lengkap dengan jam, dekat dengan baju. Maknanya kalau tuan-tuan kurang baju, pergi ke situ ambil baju. Maknanya itu dia kecewa. Sehingga kerajaan Jepun buat undang-undang, ada pasukan pengawal di situ jaga supaya orang tidak membunuh diri. Dalam Islam tidak begitu. Bila kita kecewa tak bunuh diri. Kekecewaan adalah permulaan kepada kehidupan. Islam mengajar kita, kecewa bukan segala-galanya. Kekecewaan adalah permulaan kepada kehidupan sebenarnya. Kita belajar daripada kekecewaan kita. Baru kita boleh bangun. Tengok, Jepun tuan-tuan, dia kena bom atom Hiroshima Nagasaki. Kecewanya masyarakat, beratus ribu yang mati. Kita tengok dengan sistem bentuk bom itu digugurkan, kita kata Jepun tak mungkin bangun. Jerman dalam Perang Dunia Pertama, 2 kali hancur. Pertama hancur, kedua hancur. Tengok struktur dia, kita kata Jerman tidak mungkin bangkit. Tapi dia tidak pernah kecewa. Kerana Barat tidak pernah meruntuhkan ilmu Jerman. Barat hanya meruntuhkan teknologi Jerman. Ilmu di kepala cendekiawan Jerman, cendekiawan Jepun tidak diruntuhkan. Jepun menyerang kita 1945. Kemudian dalam tahun 1970-an, 60-an, Jepun datang serang negara kita buat kali kedua. Kita sambut dengan mesra. Jepun serang semalam 45, kita tentang habis-habisan. Dengan senapan, dengan kapak, dengan pedang dan sebagainya. Jepun datang 1970-an, 60-an, kita sambut dengan mesra. Pasal apa? Pasal Jepun datang dengan teknologi Honda, Bongshu, Honda 70. Ya, hingga sekarang habis teknologi Honda habis semula. Yang Datuk Sufian tadi kata, bila kita naik Honda, yang Datuk kata tadi, bila kita naik Honda ni, kenapa tuan-tuan kadang-kadang boleh jadi kemalangan? Sebab kita ada rasa syok sendiri, yang sukar ditafsirkan kata-kata. Bila tuan-tuan naik kereta ni, kereta yang telah kita idam 20 tahun, sekejap kita dapat, kita bawa. Lalu kat kawan kita, kita kata, Ustaz, baru beli. Tengok orang lah.
Sebab kita baru dapat benda tu lah. Ada satu Pak Haji tuan-tuan, dia baru dapat, dia nak belajar kereta, dapat lesen. Bila dapat lesen, khusyuk dia mandu ni, Pak Haji ni dia sangat mesra. Jumpa orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sekali dia dapat kereta tu, gini dia fokus lah. Orang kampung beri salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak jawab sabuk. Gini je. Orang kampung, habis riuh. Sombongnya Pak Haji selama ni dia mesra dengan kita. Bukan sombong, kefokusan. Dia bukan salah sombong, dia fokus. Bila sombong dia tak sempat sebab dia takut accident kan. Assalamualaikum, nanti jawab Waalaikumsalam. Dalam gaung tu. Itu nak cerita kekhusyukan yang suka digambar kata-kata. Bila dapat kereta ni lah. Kita tengok foley trafik, kita ada pegawai yang trafik. Saya bukan trafik kan. Kita duduk sebelah sekali pun trafik lalu motor tu zoom. Oh, sedap betul trafik ni. Sampai bunyi zoom, lajunya. Dia kebakaran dia, dengan kebakaran dia. Kita cuba bawa macam tu dan 2 minit. Inna lillah wa inna malam afdal zikri la ilaha illallah. Tuan-tuan dan makcik sekalian, kemudian seterusnya saya sebut ada 7 dosa besar. Istanibus sab'al mubiqat qila ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq. Ada 7 dosa besar yang perlu orang Islam jauhi. Salah satunya bunuh diri. Bunuh ini satu dosa besar. Nanti saya sebutlah. Kemudian seterusnya kita pergi kepada dalam mentadbir negara ini adalah kewajipan pemerintah. Saya sebut secara ringkas ya. Antaranya pihak pemerintah berkewajipan menjaga 5 kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat jelata, iaitu nyawa, agama, akal, harta dan juga keturunan. Telah dihuraikan oleh Dr. Sufian tadi, saya tak nak berhajat. Nyawa ni satu benda sangat penting, sudah saya sebut contoh-contoh tadi. Jaga agama, maka kerana itu dalam sebuah hadis disebut mabadala dinahu faqtulu, siapa tukar agama maka bunuh. Sebab nak jaga status agama tu. Tak ada satu agama pilihan Allah di atas dunia melainkan Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama pilihan Allah Islam saja. Ini agama yang paling terbaik. Agama yang ada dalil. Agama tak boleh kecipta. Tuan-tuan nak semayang mesti ada wudu, mesti basuh tangan, basuh muka, apa semua, basuh kaki. Tapi tuan-tuan tengok dalam filem Hindustan, dia nak sembah bahala, dia ambil semayang tak? Ya, dia basuh muka ni, kita tanya apa pasal ni? Sembah bahala apa? Ram-ram. Tak ada. Inilah satu agama yang sangat bagus. Dari segi kehidupan kita pun sangat bagus, dan dari segi ke akhirat pun ke syurga jawabnya. Kemudian untuk menjaga 5 kepentingan di atas, maka pihak pemerintah dikenaki melaksanakan hukum Allah dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran dia, mana-mana yang boleh dibuat, buatlah tuan-tuan. Mana-mana yang perlu diusahakan, usahakanlah. Sebab ini tanggungjawab besar. Pemerintahan dalam Islam bukan soal politik semata-mata politik, tapi soal melaksanakan hukum itu juga satu benda yang penting. Kalau boleh berjuang kita buat, yang mana boleh buat dulu yang boleh tangguhkan kemudian, tangguhkan kemudian. Tapi kena buat. Ini kewajipan pemerintah ya. Tuan-tuan baca dalam sejarah, saat sebuah negara melaksanakan perintah-perintah Allah, negara itu menjadi paling hebat dalam dunia. Baca kerajaan Turki Osmaniyah, mampu bertahan 500 tahun. Kerajaan Bani Umayyah mampu bertahan 700 tahun di Spanyol, di negara orang. Kerajaan Melaka menjadi kuat 100 tahun, 200 tahun lebih. Bila tuan-tuan? Dan satu lagi, kita tengok di Malaysia, walaupun kita dijajah oleh 3 jenis penjajah. Kan, bermula daripada Portugis, Belanda dan juga Inggeris, hampir 400 tahun, tapi tak ada rekod mengatakan orang Melayu kita murtad. Sebagai contoh ni. Kemudian seterusnya, untuk menjaga nyawa dia syariatkan hukuman qisas, untuk menjaga agama dia syariatkan hukuman bunuh kata orang murtad, untuk menjaga akal dia syariatkan hukum had kerana kesalahan meminum minuman yang memabukkan. Meminum minuman memabukkan menyebabkan kita jadi mabuk, dan mabuk ni banyak benda yang melanggar undang-undang. Di kajian dibuat di Rusia mendapati banyak, lebih daripada 90% kilang-kilang di Rusia terbakar disebabkan pekerja yang mabuk. Pekerja-pekerja yang mabuk tuan-tuan. Dan saya ada seorang student menceritakan, saya nak tahu sifat orang mabuk tu je. Saya tanya student saya. Dia cerita ayah dia seorang pemabuk. Mabuk tegar lah, peringkat kebangsaan. Dia mabuk tuan-tuan, dia bukan saja mabuk dia. Mabuk ni, kali dia mabuk sendiri tak ada masalah. Dia mabuk, dia tendang terajang isteri dia. Dia tendang anak dia minta duit pun dia tendang. Kemudian dia sakit hati bila minta duit pada isteri dia, isteri tak bagi. Dia kira nak melepasi kehendak dia saja. Masa tu kalau ada senjata depan dia, dia guna senjata. Pasal dia nak mendapatkan wang untuk membolehkan dia beli arak. Itu sifat orang mabuk. Secara ringkas. Kemudian untuk menjaga harta disyariatkan hukuman potong tangan tuan-tuan. Jadi potong tangan ni merupakan hukuman hudu. Potong tangan. Saya rasa kalau kita betul-betul laksana potong tangan ni, polis kita pun relax sikit. Kuranglah sikit dia. Kita ni terpaksa dia menembak kejar-mengejar, dia pun risiko kat nyawa dia tu. Siap-siap peluru masuk dalam kepala dia.
Kalau potong tangan kawan tu, dia masih boleh hidup, masih boleh berdikari, masih boleh. Di barak, orang mencuri, tak potong tangan, masuk penjara. Dalam Islam, tu tengok hukum dia. Dalam Islam, orang mencuri, potong tangan, biarkan bekerja, cari rezeki. Di China, saya baca kikis kan, orang mencuri, bunuh. Nampak tak kita sederhana? Di barat, tak bunuh, masuk penjara, beri makan. Islam, dia ambil jalan tengah. Islam ambil jalan tengah, iaitu, kita tak bunuh, kita potong sikit tangan dia. Lain boleh buat kerja. Supaya jadi pengajaran bagi orang. Di China, bunuh tu. Mati tu. Dalam bunuh kadang-kadang setengahnya, ada sedikit mengambil organ berjenayah berkenaan. Juga untuk menjaga keturunan, maka dia dilarang melakukan zina. Kemudian kewajipan rakyat, tuan-tuan. Ini kewajipan rakyat, telah disebut oleh Dr. Sufyan tadi, seperti saya baca sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat ini menyuruh kita taat dan patuh kepada perintah Allah, kepada Rasul. Kemudian lepas tu disuruh taat kepada pemerintah kita, tuan-tuan, iaitu dalam perintah yang tidak menimbulkan mudarat besar kepada kita. Jadi saya nak tanya, buat peraturan jalan raya dia mudarat besar ke kita? Mudarat besar? Ya, dia menjadi mudarat besar kepada siapa? Kepada penjenayah jalan raya. Tapi kalau orang tu akur pada kehendak peraturan, dia biasa je. Kita lalu kasar kuasaan, dia tulis 120 km. Kita bawa 120 km, okey, itu peraturan mengatakan begitu. Tapi kalau tuan-tuan bawa 1000 km sejam waktu itu, macam mana nak jaga brek? Kemungkinan risiko mudarat itu sangat berbahaya, kemungkinan kematian dan sebagainya. Jadi taat pada pemerintah itu sebenarnya, dalam hadis riwayat Baihaqi, tuan-tuan ada sebut pula. Antara perkara yang menyumbang kepada rakyat untuk masuk dalam syurga ialah ketaatan pada pemerintah. Selain daripada amalan fardu kita buat. Taat pada pemerintah itu menyumbang pada masuk syurga akhirat. Nampak kecil? Taat pada pemerintah, tak bodoh dah. Boleh masuk syurga. Kalau kita tak taat pada pemerintah, dihalang daripada masuk syurga. Tuan-tuan, syurga ni memang kita nak masuk. Sebab tuan-tuan bayang, syurga ni bukan tanah lok. 600 meter persegi seorang dah. Syurga ni saujana mata memandang. Pisang-pisang yang diatur bersikap-sikap. Katil-katil yang diangkat. Tilang-tilang yang tersusung rapi. Isteri-isteri yang matanya besar. Mengalahkan gadis-gadis Argentina. Tuan-tuan tengok filem Argentina tu, kita tengok pun kita pun naik geram. Meskipun bulan Ramadan. Betapa pula kalau dia tu jadi isteri, tuan-tuan. Macam? Ia akan berlaku dalam syurga nanti. Kemudian seterusnya, dalam firman Allah Ta'ala menyebut, وَلَا تُلْكُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Kewajipan rakyat. Rakyat tidak boleh membuat sesuatu yang menyebabkan mereka binasa. Sebagai contoh tadi, ialah antaranya tuan-tuan menunggang motosikal dengan kelajuan yang luar biasa. Itu memang menyebabkan berlaku kemusnahan. Kita kena faham, tuan-tuan. Dia ada dua. Satu dipanggil sebab, satu dipanggil hikmah. Sebab trafik light ada, dari segi hukum syarak. Sebab trafik light ada. Sebab apa? Nak suruh orang berhenti, nak mengelakkan kemalangan. Hikmah kemalangan mengelakkan kematian. Jadi bila tuan-tuan pergi dekat trafik light, tiba-tiba tak ada orang waktu subuh. Tuan-tuan boleh langgar ke tak? Ingat, kita bina hukum berdasarkan sebab. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Artinya kalau dah ada sebab merah tu, berhentilah. Walaupun di sana tak ada orang. Sebab hukum tak dibinakan berdasarkan hikmah. Hikmah timbul daripada sebab tu. Jadi tidaklah tuan-tuan kata, tak ada orang. Zoom. Kecuali memang ditulis di situ. Ditulis kat tepi dah, sila belok kiri. Ada kan tulis, maknanya jangan belok kanan lah. Sila belok kiri. Maknanya kalau sekiranya tidak ada kenderaan di hadapan, kan dia tulis itu, maka kita belok. Kemudian seterusnya, pengguna jalan raya, kita pergi kepada tajuk kepetasan tentang kesalahan penggunaan jalan raya oleh ulama fiqh terdahulu, tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan baca banyak, ya. Saya baca dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebut benda-benda kesalahan berkaitan jalan raya. Membina kedai, dan kadang atak tu keluar, menjulur jalan raya, lori nak lalu tak boleh. Mungkar. Imam Ghazali kata itu mungkar, kemungkaran yang berlaku jalan raya. Parking, zaman dulu panggil parking apa ni? Parking keldai. Kita tak ada keldai, digantikan oleh Honda. Parking Honda, parking kereta. Parking tak betul. Mungkar tu. Imam Ghazali kata benda tu mungkar.
Meletakkan kenderaan melebihi hak muatan mungkar. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah merotang seorang wanita. Dia rotang wanita tu pasal wanita tu meletakkan beban barangan melebihi daripada kemampuan keldai dia. Bila Sayyidina Umar rotang, perempuan tu tanya dia, apa pasal puan rotang saya? Tuan rotang saya. Ini keldai aku punya. Kau pandai aku nak letak macam mana? Umar kata, mana peri kemanusiaan? Binatang tu betul kamu guna. Dia ada kemampuan dia. Macam kereta tuan-tuan lah. Takkanlah tuan-tuan kereta Honda, letak kereta kebal atas. Jeng. Di luar daripada kemampuan. Itu masalah dia. Itu kemungkaran. Imam Ghazali sebut benda mungkar. Tapi kalau tuan-tuan pergi masjid, baru jumpa benda tu. Kalau orang baca ayat tu, memang jumpalah kemungkaran jalan raya. Saya dah tulis satu buku 20 tahun lepas. Meraih yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Saya sebut di situ dalam buku tu. Benda mungkar, tu kena faham. Jadi maknanya, langgar tafil ayat itu bukan menyalahi peraturan saja. Melakukan benda mungkar. Mungkar, haram. Haram berdosa. Susah benar nak masuk syurga tu. Ya, susah. Jadi susah pula kita nak syurga. Kita rasa, saya tak tinggal sembahyang, saya sentiasa berpuasa. Kan, sentiasa berzikir. Habis? Yang Dr. Sufian kata, entah potong kiu tu tak apa. Entah lari tempat tu 120, entah lari 1,200 km sejam, siapa suruh? Mungkar. Tu dia kata, disebut benda-benda yang termasuk dalam mungkar. Jadi wajib pada rakyat menjauhi perkara seumpama itu. Penggunaan jalan raya merupakan satu hak dimiliki oleh semua pengguna, sama ada penunggang, pembonceng atau pejalan kaki. Perbincangan ulama muktabar pada zaman silam banyak berkisar pada binatang tunggangan yang merupakan kenderaan. Zaman tu orang guna kuda dan tuan. Kita sekarang tak guna kuda dah. Kita guna kereta dan sebagainya lah. Kemudian kita tengok kedudukan kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya diakibatkan oleh pengguna jalan raya. Bersalah sewajarnya dikenakan hukuman jenayah yang diakui dalam syariat Islam, meskipun tidak nafikan pada galibnya ia berlaku kerana tersalah. Nanti kita akan huraikan tuan-tuan. Biasanya kita nak definisikan orang langgar orang sebagai melakukan jenayah, tak boleh. Agak sukar. Sebab dia tidak menepati definisi jenayah tu. Sebab tak ada orang bawa kereta, faham tak? Tak ada. Tidak ada. Saya guna, tadi Dr. Sofian dia orang Kelantan, dia guna lorak Kelantan sikit. Saya orang Terengganu. Jadi terbabas ke arah lorak Terengganu. Tapi tak apalah, saya akan kurang kepekatan Terengganu itu. Faham tak tuan? Jadi maknanya saya katakan tadi pengguna jalan raya ini bersalah dikenakan hukuman jenayah yang diakui dalam syariat Islam. Jadi jenayah ni dia ada apa? Kita tidak pernah lihat orang yang memandu kereta dengan niat membunuh, ada tak? Mana dia start awal memang dia tunggu dengan langgar. Dia menceroboh, dia pergi ta'addi. Ada tak? Memang tak ada. Yang ada kita bawa, kita cuai, kita mengantuk accident. Accident, isteri kita mati, orang sebelah kita mati dan sebagainya. Kita tak mati. Maka apakah dengan kecuaian itu layak dilaksanakan hukuman qisas? Akan kita bincang ya. Pemandu bertanggungjawab terhadap kemudaratan yang ditimbulkan ke atas pengguna jalan raya yang lain, sama ada melibatkan tubuh badan maupun harta. Cuma saya nak tanya, oleh kerana kita ada pengarah JPJ, kita ada pegawai yang kenaan lah. Kalau langgar lori, kalau langgar apa ni, kalau kita langgar lembu, milik siapakah lembu itu? Kita pengguna awal, kita balik raya langgar lembu. Lembu tu milik siapa? Kerap saya mendengar orang kata lembu milik kita. Lembu milik kita. Pasal tuan dia tak jaga. Dia ada satu kaedah adat yang tuan. Kita guna hukum adat. Kalau kita langgar lembu tu menggelupur. Kita tidak berhak memelih lembu tu. Sebab kita bukan menyembelih. Sebab lembu tu bukan kita punya. Tapi mengizinkan kita menyembelih. Daripada dia membiarkan yang menggelupur menderita itu, kita turun dia kereta, lepas kita langgar tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih di situ. Jadi boleh juga makan. Kalau tuan dia tak ambil pun, kita serahlah pada bandaraya siapa-siapa. Selamat. Daripada kita biarkan lembu tu duduk situ, mati gitu saja, akhirnya jadi bangkai mengganggu jalan raya yang lain. Mengganggu pengguna jalan raya lain. Ingat tuan-tuan, membuang sesuatu yang boleh mengganggu jalan raya, tak kira lah bangkai ke, batu ke, lembu ke, bangkai sapu ke, sekali kereta rosak dan sebagainya, melayakkan orang tu masuk syurga. Nampak simple je. Hadis Bukhari menyebut tuan-tuan, Rasulullah SAW melihat seorang lelaki dalam syurga. Dia berada di atas tilang syurga tu, atas katil dia berbolak-balik. Dia keheranan. Pasal aku masuk syurga ni? Apa pasal? Cantik tempat ni. Apa pasal? Nabi tanya Jibril. Nabi kata, apa pasal orang ni boleh masuk syurga yang begitu mewah ni? Apa amalan di dunia dulu? Jibril kata, di dunia dahulu, dia tak ada amalan hebat-hebat. Dia hanya membuang satu ranting di jalan raya
Yang mana pengguna lalu tak buang, dia berhenti, dia buang. Allah Ta'ala mengucapkan terima kasih pada sikapnya. Dan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Buang satu mudarat masuk syurga. Ya, tu dia ibadah. Tapi kita tahu tak ada kan. Orang pancik kau orang apa? Pancik, biarkan. Tak ada apa lah. Lebih teruk lagi, pancik. Pada muka kamu, siapa suruh pancik? Kan aku suruh cek dulu sebelum berjalan kan. Kena pula kawan tu. Ini satu tak ada timbal rasa ni. Kemudian seterusnya, tanggungjawab tersebut, kemudian dia ada pemandu bertanggungjawab terhadap kemudaratan yang ditimbulkan ke atas pengguna jalan raya yang lain, sama ada melibatkan tubuh badan maupun harta benda. Kemudian tanggungjawab hanya dimaafkan kecuaian ataupun kecederaan yang ditimbulkan masa menggunakan kenderaan jalan raya ini hanya boleh dikecualikan apabila jika kemalangan jalan raya yang berlaku itu kerana faktor luar kawalan yang tidak dapat dibendung dan tidak dapat dielakkan. Ia melibatkan segala bentuk kemalangan yang berada di luar daripada campur tangan manusia. Kan kita dah cek brek, kita dah memang cerita kan. Memang tiba-tiba langgar, berlaku kematian. Orang ni memang dia terlepas daripada tanggungjawab. Jika kemalangan disebabkan oleh mangsa sendiri seperti orang yang melintas jalan secara tiba-tiba atau membuat persingan U di tempat yang dilarang untuk membuat persingan U. Dia sendiri yang kena. Maka dia tak payah apa-apalah, dia yang kena. Orang lain hak buat tu kenalah. Kemudian, kemalangan jalan raya berpunca daripada binatang, tanggungjawab dipikul oleh tuan punya binatang yang cuai, menjaga peliharaannya itu. Ingat tuan-tuan, orang melihara binatang ni, jangan asal boleh pelihara binatang, jangan ada konsep tu. Dia pelihara binatang tuan-tuan, dia kena jaga, kena buat pagar. Itu konsep. Ini kita tengok kat lebuh raya Terengganu saya lalu kan. Pagar tu boleh bocor, lembu boleh bermesra alam. Dia tepi-tepi jalan raya, sangat membimbang. Kita bimbang lembu. Aku langgar lembu kan. Isteri kita pun tepi-tepi, lembu. Walaupun lembu itu tepi je. Kan? Macam mana pagar tu boleh bocor? Maknanya orang yang pelihara lembu tu tak faham. Patutnya dia pelihara lembu, dia kena jaga sistematika lembu tu. Macam orang pelihara lembu tuan-tuan di Felda kan. Dia pelihara dalam ladang kelapa sawit. Lepas tu dia ada pagar dan sebagainya. Itu baru betul. Kecuali musim-musim melepas lah. Tapi dia kena kawal lah. Jangan mengganggu sampai mendorakkan jalan raya. Kalau berlaku, patut dia kena bayar tu rugi. Sekarang tuan lembu tak ada. Bila tengok lembu dia accident, dia cabut lari dulu. Bila lembu hilang, dia dulu mengaku, lembu saya tu. Bila accident je, dia cabut lari. Aku tanya lembu siapa? Tak tahu. Ini satu kecerdikan yang luar biasa lah. Kemalangan jalan raya berpunca daripada binatang tanggungjawab. Tadi saya sebut tadi, dalam hadis diriwayatkan Naqah lil Bara' bin Azib dakhala ha'itan fa afsadat fihi faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ala ahli al-hawa'id hifzaha bin nahar wa annama afsadat al-mawashi bil layl dhaminun ala ahliha. Dalam hadis riwayat Bara' bin Azib ini menjelaskan unta masuk dalam sebuah kebun lalu merosakkan kebun itu. Maka Rasulullah menjatuhkan hukum tuan punya kebun kena jaga kebunnya betul-betul pada siang hari, dan apa yang dirosakkan oleh binatang pada malam hari itu hendaklah dijaga oleh tuan. Artinya tuan-tuan masih sekalian, orang yang mana memiliki binatang dan binatang ini merosakkan kebun yang berkenaan, maka dia kena bayar ganti rugi. Jika binatang tersebut melintas jalan bukan kerana kecuaian daripada tuannya, sebaliknya kerana dia halau oleh orang lain yang menyebabkan binatang tersebut terkejut, lalu lari menyeberang jalan raya dan menyebabkan berlaku kemalangan, maka orang yang menghalau itu dikenakan bayaran. Maknanya, tahu tak? Tuan dia okey dah, tuan dia slow je halau untuk sikar. Lembu tu dah jalan cara disiplin lah. Tiba-tiba bagi orang kampung, dia buat gitu. Lembu pun terkejut, tunggu lagi. Masuk dalam lebuh raya. Habis aksiden. Maka orang yang mengganggu lembu, yang menyebabkan lembu terganggu dan lari, maka orang tu kena bayar ganti rugi. Walaupun dia lari. Bukan dia lari lah, berdosa. Dia lari dengan dosa dia. Dia tanggung akhirat besok. Mungkin dia lepas di dunia sebab orang cari tak jumpa. Tanggunglah akhirat besok. Kemudian seterusnya, dalam Sahih Bukhari dielahkan jika seekor binatang tunggangan menendang manusia hatta menyebabkan kematian, tuannya tidak boleh dikenakan diat kecuali kalau binatang itu menendang akibat sesuatu yang mengganggunya. Kan, kalau binatang tu tuan, dia menendang tu kerana tak ada gangguan, tuan dia pun tak ganggu, saja-saja dia ketendang orang dekat ladang tu mati lah. Jadi aspek ini adalah dikecualikan, mana tuan punya binatang itu tidak perlu membayar ganti rugi. Ibn Sirin tidak mengenakan pembayaran ganti rugi dalam kes binatang yang menendang, tetapi mengenakan denda jika tuannya gagal mengendalikan binatang. Maknanya kalau kita naik, contohnya naik binatang tadi, kemudian binatang itu mengganggu orang lain dan kita gagal mengendali, maka kena bayar denda lah. Ini dalam konteks zaman dulu dalam konteks zaman dulu.
Kemudian seterusnya, tuan-tuan dan puan sekalian, saya pergi secara ringkasnya kepada pembayaran diat dan kafarah. Pada dasarnya, jika kemalangan itu disebabkan oleh kecuaian pemandu, seperti saya sebut tadi, dalam bab memandu kenderaan ini, kalau kita nak tafsir dan nak definisikan orang itu membunuh dengan kereta, tak mungkin. Sebab tak ada orang niat pada awal nak bunuh orang dengan cara melanggar. Tak ada. Kecuali kalau penjenayah lah, lain tu. Dan tidak ada unsur pencerobohan. Tapi ada satu unsur penting yang perlu kita ambil kira, kenapa? Penyebab. Itu penting. Penyebab. Dia punya mubashir. Contohnya, tuan, anak kita tak ada lesen. Macam datuk kita tadi. Anak kita tak ada lesen. Kita beri anak kunci ke dia. Kita ni kenapa? Mutasabbik penyebab. Mubashir anak kita. Anak kita bawa motosikal, anak kita gelanggar orang. Kenapa dia jadi langgar orang? Kerana dia dapat kunci. Siapa bagi kunci? Ayah dia. Anak kita memang kena dah tanggungjawab hukum. Kita yang bagi pun kena tanggungjawab ta'zir. Artinya kena berhak didenda. Maknanya kalau pihak berkuasa bicara mahkamah, dia akan tanya sampai ke situ. Macam mana budak ni boleh bawa motor? Pasal mak dia bagi, pasal dimanjakan. Kecuali kalau dia ambil tanpa disedari. Ni kawan tu bagi. Sebagai satu skim latihan. Tu lain. Dia bagi. Jadi kecuali tak boleh, mak bapak pun kena jaga juga tuan. Berdosa saja-saja kita tahu. Kecuali kita nak main dalam rumah tu tak apalah, motosikal lah, pusing-pusing sekitar kampung, bawa pokok ru tu lain lah. Kemudian seterusnya, dia itu denda sebagai dia, nama dia ni. Jika membabitkan kehilangan nyawa, pemandu boleh dikenakan hukuman berikut. Pertama, dia, iaitu denda sebagai gantian terhadap nyawa yang diserahkan kepada waris si mati mangsa kemalangannya raya. Kecuali jika si waris memberi kemaafan. Sekarang kita bukan bunuh dia, tuan-tuan. Jadi, tetapi dia ada penyebab. Kita jadi sebab faktor. Macam contohnya kita bawa laju, kemudian terlanggar kan. Yang sebelah tu, pakcik tu elok dah. Kita bawa laju, terkena dia, mati. Kita memang bukan niat nak membunuh. Maka kita ada unsur penyebab. Menyebabkan orang tu mati. Maka bergantung pada waris dia lah, ikut hukum Islam. Kalau waris kata kami nak kisas, kita boleh dibawa mahkamah dan dibicarakan. Kalau kena kisah-kisah. Ini masalah bukan dia bunuh tak. Dia jadi penyebab. Penyebab layak dia kena hukuman bunuh juga. Anda bergantung pada bicara mahkamah lah. Kalau tidak, kalau keluarga dia tak boleh, saya maafkan. Maafkan dia tak hilang tanggungjawab kita aja. Kawan tu naik kereta balik, happy. Sudah dimaafkan. Bukan gitu. Dia kena bayar dia. Macam mana dia? Kita tengok ni. Melibatkan angka beratus ribu kena bayar ni. Kita tengok dalam bab jenayah pembunuhan, ulama fiqh membahagikan pada 3 bentuk, iaitu sengaja membunuh, separah sengaja syibhul amdi, dan tersalah khata', bunuh tersalah. Banyak kali raya ni dikaitkan tersalah, bukan serupa dengan sengaja. Namun ada juga mendetailkan lagi dengan mengategorikan sebagai tidak sengaja. Dia bagi majara majral khata', dan sejarah dengan sebab, dia al-jinayah bis sabab. Jenayah dengan sebab. Ini dengan sebab, bukan dia niat membunuh, tak, dengan sebab. Jenayah membunuh dengan sengaja. Jenayah bunuh dengan sengaja membawa maksud seseorang sengaja berniat untuk membunuh seseorang dengan menggunakan sesuatu yang pada kebiasaannya boleh membunuh mangsa, sama ada dengan menggunakan sesuatu alat tertentu atau lain-lain. Tu dia panggil bunuh sengaja dia. Seseorang yang cederakan dalam bentuk cederaan yang boleh memotong kulit dan daging seperti pedang, pisau, senjata peluru dan sebagainya yang boleh menyebabkan kematian, maka itu dinamakan sebagai jenayah bunuh. Jadi hukuman jenayah bunuh kenapa? Sesiapa yang membunuh seseorang Islam dengan sengaja dalam bentuk dan sifat yang disebutkan di atas, hukumannya kisaf, wajib dilaksanakan. Mana kena bunuh balas. Sebab dia ada unsur sengaja. Kena bunuh balas hantar. Menunjukkan bahawa mahalnya nyawa manusia tadi. Jadi kalau kita ambil nyawa dia, maka pihak berkuasa boleh ambil balik nyawa dia melalui konsep hukuman kisas. Jadi hukuman kisas ni mana negara buat sekarang? Arab Saudi. Kita tak buat. Ada KK macam ada dadah, adalah hukuman bunuhan. Ada juga yang kadang-kadang terlepas, kadang-kadang kena bunuh. Di Arab Saudi tu bila bunuh, maka yang berkenaan ditangkap. Tahun 2016 ada satu kes pembunuhan. Dia bunuh seorang hamba Allah, kemudian dia ditangkap. Bunuh dengan pedang. Pasal apa bunuh dengan tak buat dengan gas, tak guna racun. Racun lama, gas lama. Pedang sekejap je. Dia bawa si pulang tahun 2016, ada sahabat saya belajar di sana, dia cerita depan masjid dah, kemudian angkat pedang dia sah sekali je. Kawan tu terus mati. Lepas mati tuan-tuan, kawan-kawan kita yang mengaji Universiti Madinah ni cuba berjalan waktu pagi, pukul 2 pagi. Pukul 3 pagi, rasa hening. Tak ada apa. Cenggerik pun tidak berani berbunyi. Nak cerita, hening. Maknanya kesan pelaksanaan hukum. Orang takut dengan ketakutan membuatkan manusia relax, senyap.
Itu kesang pada hukum Allah ni, hukuman qisas. Kita Malaysia tidak, sebab hukuman qisas kita dibuat dalam bentuk tertutup. Tak ada orang saksi, kecuali yang tertentu saja dalam puan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak ambil pengajaran tentang pembunuhan berlaku tu. Tak boleh pengajaran. Saudi semua orang saksi. Tuan-tuan angkatlah, kita tengok dalam filem combat tu, tembak menembak tu kadu biasa. Ini bukan combat ni. Ni angkat pedang tu. Putus kepala kawan tu. Saya yang tengok filem pun, kita pun jadi nak pensang juga, nak bitang. Baru tengok filem, bukan duduk depan mata kita. Nak kerak kepala dia tu. Ini kemudian jenayah bunuh. Kemudian seterusnya tuan-tuan kita tengok lagi. Jadi maknanya kena bunuh bala lah. Wali mangsa boleh memaafkan pembunuh dan menerima bayaran diah dan meninggalkan hukuman kisah. Jadi bayaran diahnya apa tuan-tuan? Ni bayar diah yang Datuk Sophian sebut tadi. Kalau zaman dulu, ini memerlukan kerajaan kalau nak buat ni, kerajaan kena panggil tangkuasa, kena nilai diah tu berapa yang perlu dibayar oleh pihak berkenaan. Kena ambil kira lah pakar-pakar semua disebutkan tadi. Bayaran diah dalam kes bunuh dengan sengaja ialah sebanyak 100 ekor unta. Jadi dalam konteks dulu lah, 100 ekor unta ni sabit dalam hadis. Jadi kita nilai lah. Sebab di Malaysia ni tak ada unta. Kita nak bayar ke unta macam mana? Yang ada lembu kerbau je ada. Kan? Dia tak sebut lembu kerbau. Orang kita pun pelihara lembu kerbau pun tuan-tuan tak sampai 100 ekor. Adalah 25 ekor. Ada kat dengan misalnya budak kerbau dia punya. Budak kerbau kan. Itu pun 95 ekor je. Kan? Itu pun baru ni dah mati ramai kena penyakit. Jadi di sana kena bayar dengan unta. Jadi dalam konteks sekarang kita nilai dengan wang. Jadi kalau unta ni tuan-tuan, kalau beli dalam jumlah banyak, harganya murah. Kalau dia apa kat Malaysia dan tahu unta seekor tu kita nak rebah, dia nak sembelih, payah. Berapa ribu seekor tu? Kalau seekor mahal lah 7,000, 8,000. Tapi tuan-tuan, kalau beli dalam jumlah banyak 100 ekor, orang Arab banyak pelihara unta ni dalam jumlah kapasiti yang banyak, kuantiti yang besar. Jadi beli banyak ni mungkin dapat 5,000 seekor. 5,000 seekor kali 100 berapa? 500,000. 500,000 ringgit Malaysia perlu dibayar oleh mangsa ataupun keluarga si mangsa. Keluarga mangsa tu kena bayar kepada pembunuh tu kepada keluarga mangsa kena bayar. Berbayar tak? Maknanya mahalnya nyawa manusia tu kena bayar lepas. Jadi kalau sekali berlaku, tuan-tuan mikir nak cari duit mana ni? Ada ulama kata, dia kena bayar. Kalau dia tak boleh bayar, pergi pada keluarga dia. Keluarga tak boleh bayar, rojok pada kerajaan menerusi Baitul Mal. Baitul Mal sekarang tak ada kat Malaysia ni. Tak ada diamalkan di Malaysia sistem Baitul Mal yang besar. Baitul Mal tu kenapa? Kementerian Kewangan minta bantuan dia. Tak ada juga. Pergi pada zakat. Di bawah Al-Gharimin, orang berhutang. Bukan senang tuan-tuan nak selesaikan masalah hutang nyawa ni. Ini kalau melibatkan bunuh. 100 ekor unta, iaitu wajib dibayar oleh penjana dan tidak boleh ditangguh oleh keluarga pembunuh. Wajib dibayar tunai dan tidak boleh secara bertangguh. Tunai 100 ekor. Sampai 100 ekor. Nak cari mana tu? 500,000 tunai. Kalau dia orang kaya tak apalah. Macam ada keluarga Saudi tuan-tuan, dia orang kaya. Berlaku kes pembunuhan. Dia orang pendapatan dia bilion-bilion. Sekerat atas 500,000. 500 riyal. Tak apa sebab dia ada dana. Dia ada sumber pendapatan kukuh macam kita ni. Pendapatan kita kata-kata sederhana. Kan? Pendapatan kita ni kata-kata bertaraf DIY. DIY kedai RM2. Sebab tu kedai RM2 mampu hidup dengan jayanya di Terengganu. Di Perlis. Kan? Itu kata-kata pendapatan orang kita sederhana. 500,000. Bila tuan-tuan akan dapat 500,000? Masa pencen. Masa pencen tu tengok gaji dia. Kalau tuan-tuan ni gaji 1,200, 300, 1,000, pencen dapat berapa? Adalah 300,000. Tak boleh, tak mampu lagi nak menebus tu. Itu nak menunjukkan berat. Bila itu membuatkan masyarakat memikir nak cari duit mana. Di Pakistan, dia ganti. Boleh hak mana boleh bayar, bayar. Kalau tak boleh bayar, duduk dalam penjara. Pakistan, dia buat macam tu. Di Arab Saudi, dia suruh bayar 100 ekor unta. Arab Saudi dekat. Sebab apa? Sebab orang Saudi ni memang kaya-kaya. Letak 100 ekor unta, dia boleh cari dia. Kemudian seterusnya, yang kedua dipanggil membunuh serupa dengan sengaja, membawa maksud seorang memukul seseorang dengan menggunakan satu alat yang pada kebiasaannya tidak boleh membunuh. Seperti memukul dengan menggunakan tongkat atau rotan, tiba-tiba mangsa mati. Kan kita cetik telinga dia, nak ajar dia, panggil budak ni. Ni pasal apa buku tak tulis ni? Budak tu senyap, kita pun jentik, mati. Tak ada sangka-sangka mati tuan-tuan. Itu panggil serupa dengan sengaja. Kita tidak bermaksud membunuh dia. Ada hukuman-hukuman dia. Dalam di atas hukuman kisah tidak wajib, tak ada kisah. Tak perlu kena hukuman kisah. Ke atas orang yang memukul itu tetapi dikenakan bayar dia yang berat ke atas ahli keluarganya. Maknanya ditanggung oleh keluarga si mati. Dia tersebut diagihkan selama 3 tahun. Cuma
500,000 tadi hendaklah diagihkan dalam tempoh 3 tahun. Ini ringan sikit. Kalau tadi 500,000 yang pertama bunuh sengaja, cash. Nak cari mana cash kan? Kemudian membunuh secara tersalah. Ini yang jadi pembicaraan kita ni. Membunuh secara tersalah ialah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja kerana tidak ada niat dan maksud untuk membunuh mangsa. Ini banyak berlaku kepada pengguna jalan raya. Ya, mana kita bawa tuan-tuan, kita mengantuk mata lah, kita mengantuk sajalah, bukan mengantuk mata, mengantuk saja. Bila Terengganu ditambah lagi mata untuk menguatkan keadaan dia panggil. Bila kita mengantuk tuan-tuan, kan, jadi kita bawa juga berlaku kemungkinan berlaku kemalangan adalah besar. Dan berlaku kemalangan, mati isteri kita, kecuali kita. Kita tak niat nak bunuh dia, tapi kita jadi penyebab. Itu masalahnya, kita jadi penyebab. Jadi penyebab ni tertakluk nanti saja berhukum ni. Sama ada kena kisah ataupun kena dia. Ini kena jaga sikit lah. Kemudian pembayaran diat dalam pembunuhan secara tersalah diberikan keringanan dalam 3 bentuk. Pembayaran diat melibatkan sebanyak 100 ekor unta yang dibahagikan pada 5 jenis. 20 ekor unta jenis bint makhar, iaitu unta betina yang berumur setahun lebih. 20 ekor unta jenis bint labun, unta betina yang berumur 2 tahun lebih. 20 ekor jenis ibnu labun, unta jantan berumur 2 tahun lebih. 20 ekor jenis hiqah dan 20 ekor jenis jaz'ah. Jadi saya sebut ni tuan-tuan kerana sebut dia dalam hadis. Maka pihak berkuasa kena nilai lah. Hak jenis 2 tahun lebih tu umur berapa? Nilainya berapa? Hak 3 tahun lebih tu nilai berapa? Kalau betul-betul kita nak laksanakan benda ni. Saya rasa tuan-tuan, hak saya bentang kalau laksanakan, saya rasa mungkin kita sifar lah. Kita sifar kemalangan jalan raya. Orang terkejut dengan yang ni je. Macam rasa bawa macam kura-kura. nak balik Terengganu mungkin 20 tahun baru sampai. Slow, takut tak. Sebab apa? Silap kemalangannya 500,000 kena bayar tuan-tuan. Nak ambil duit macam mana tu? Pembayaran diat dilakukan oleh ahli keluarga pembunuh ataupun dikenali dengan nama akilah. Sistem akilah ni orang Arab tuan-tuan, dia kelompok yang kuat. Ya. Jadi apabila salah seorang ahlinya membunuh, keluarga lain kena tanggung. Jadi sekarang sistem ni ada, dekat Malaysia tak ada. Bila tak ada tuan-tuan, dia akan pergi kepada insurans. Maka oleh kerana itu pengguna jalan raya kena ambil lah insurans kemalangan diri ke atau insurans third party yang mana kita boleh claim unlimited, boleh claim daripada tu. Tapi sekarang tuan-tuan, banyak orang Melayu kita bila berlaku kemalangan lah, dia kata nawak wana takdir. Orang Melayu kita jarang. Baru ni ada anak saudara saya, dia balik pada semayang solat, kemudian naik motosikal tuan-tuan, tiba-tiba kereta tu pakcik tua, sengaja dia muncung kereta tu dipanjangkan masuk jalan raya. Anak saudara dia tak dapat nak kawal tahu. Tapi dia guna teknik, dia panggil teknik Jackie Chan. Untuk mengurangkan kematian dia panggil. Jadi daripada jauh je dia nampak tak nak elok, dia pun melompat sana sampai kena sebelah kaki dia. Patah kaki. Mana dia kata kalau dia kena betul tu mungkin dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak kena sebelah. Dia tak tahu apa orang kampung. Duduk rumah. Tiba-tiba syarikat berguang mari rumah dia. Kuang datang, tuan, nak claim ke tak? Claim apa ke benda? Dia pun cerita satu persatu. Kita akan buat. Sebab berguang tu akan dapat 30%. Dia dapat 30%. Dan kita tak kemalaman, kita mana tahu itulah dia hikmah kemalangan. Maknanya kita tahu bahawa kita boleh claim. Mana kita boleh claim hak dia tu? Maknanya boleh lah. Itu salah satu perkara yang benar. Jadi dalam konteks sekarang, benda tu dia ambil alih oleh syarikat-syarikat insurans. Tapi kapasiti tu mampu menampung atau tidak? Adakah syarikat insurans tu mampu bayar dengan nilai 500,000 tu? Kita pencen pun tuan-tuan tak dapat 500,000 tu. Ini salah satu di antaranya. Baik. Kemudian seterusnya tuan-tuan, bagi yang tersalah tadi, satu benda ni yang mana dia sepatutnya tidak perlu kepada perintah mahkamah, iaitu orang yang bunuh cara tersalah tadi tuan-tuan. Dia jadi penyebab. Dia bukan bunuh sengaja, dia penyebab. Apabila berlaku kematian tu, maka dia kena, selain daripada tu, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada orang Melayu kita tak buat. Kena puasa 2 bulan turut-turut. Tak boleh kita turut-turut. Saya cuba tengok tuan-tuan. Memang menjadi tu ulama kata kena puasa 2 bulan berturut-turut. Saya nak cerita pengalaman sahabat saya tuan-tuan. Dia pesyarah lah. Dia pernah balik ke kampung dia di Dungu. Ada satu kanak-kanak, dia nampak dah kanak-kanak duduk tepi jalan. Kakak dia pegang tangan. Dia sebelah sini lebuh raya. Dia jalan okey dah. Tiba-tiba kanak-kanak tu lepas tangan kakak dia, dia melu. Dia melu. Jadi kawan ni bila melu ni kawan dia tengok dia dulu, kawan dia break. Break tak sempat, masuk bawah kereta, kena tayar, kena atas kepala. Mati cerita mereka.
Ini dia panggil bunuh secara tersalah. Dia tak ada niat membunuh. Jadi bila mati ni dia pun keluar ambil mayat ni, budak ni tengok dah berdarah apa semua sekali, terus dia jalan kaki dekat kepada polis, tuan-tuan, pergi kepada polis. Lapor kepada polis budak tu ni. Kemudian seterusnya atuk budak tu datang. Dia beritahu cucu dia langgar, atuk dia datang. Atuk dia datang, bola polis datang, tanpa banyak cakap, tanpa banyak soal, tanpa tanya sebab apa kemana, tak ada. Bagi penumbuk sulung dulu. Kawan tu kena 3 biji penumbuk sulung. Duit bintang atas kepala. Kena penumbuk sulung. Sahabat saya kata, aku buat cik tu bukan kau tak boleh lawan, aku ada silat juga. Kalau kau jentik je, terbang 2 kilometer kawan tu. Tapi aku hormat dengan ketuaan dia. Hormat dia, biarlah aku menanggung, biar aku menanggung tumbukan demi tumbukan. Orang tua kan, dia emosi lah. Lepas tu bila cerita barulah, cik minta maaf lah. Itu yang tak sedap. Tapi dia ni tuan-tuan, nak cerita dia ni, apabila dia melanggar gitu tuan, dia masih ingat, dia tak boleh nak tidur. Ada yang budak tu kemudian kena atas kepala. Kita orang tak biasa membunuh ni tuan-tuan. Ini bukan Ukraine Rusia, dia bukan Ukraine Rusia. Dia orang dah biasa bunuh tu, banyak berkecai, biasa tengok kan. Kita tak biasa tengok, kita kena pisau mising sikit kat sini pun kita menggeletar. Menggegarkan seluruh negara. Kena pisau mising sikit je. Betapa pula orang yang sudah yang hancur lebur. Jadi dia ni, dia kata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tu, dia menghantuk dia. Maka dia pun teringat, dalam Islam ni, kalau terbunuh tersalah ni, kena puasa 2 bulan. Dia pun puasa tuan-tuan. Ada body dia gemuk, jalan tu, macam Hulk Hogan jalan. Sekali dia puasa 2 bulan, jadi langsing. Isteri dia semakin sayang. Asing. Dan dia tak ingat dah peristiwa yang berlaku depan mata dia tuan-tuan. Dengan dia puasa, dia fokus, dia mujahadah betul, dia tak ingat peristiwa yang berlaku tu. Itu hikmah. Jadi saya nasihatkanlah bagi mana-mana yang terlibat, jangan lepas tanggungjawab ni. Puasa 2 bulan turut-turut. Kena puasa tuan. Ya, banyak puasa ni. Banyak puasa. Darah tinggi hilang, kecil manis hilang. Semua hilang automatically. Isteri kita pun tengok serabut, gemuk, macam-macam ya. Jadi langsing. Cara tak langsung, dia pun jadi semakin sayang. Banyak faedah dia. Ini bagi puasa. Kemudian seterusnya saya sebut di sini. Kemudian tuan-tuan, bagaimana pula orang tu tak boleh puasa? Langgar tu buat cik. Buat cik pun jalan pun tak larat dia. Jalan ketar gitu. Kalau dia puasa, mungkin bawa pada kematian. Tapi setakat ni tuan-tuan, gara-gara berpuasa belum ada manusia mati. Gara-gara mogok, ada manusia mati dalam penjara. Gara-gara disekat bantuan, ada manusia mati. Gara-gara berpuasa, tak ada orang mati. Tak ada rekod orang mati sekarang ni. Itu cantik ni. Nabi katalah, la tazalu ummati bi khair ma'ajlul fitar. Umat aku akan sentiasa baik selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Cakap ni tak ada rekod orang puasa mati. Kita pergi ke hospital ni, perli, ni masa apa ni? Begini parang. Puasa bah. Hari ini 3 orang sudah mati kerana gara-gara berpuasa. Tak ada. Sebaliknya, Tuan Haji kita tadi, Datuk kita dah jelaskan tentang kemalangan jalan raya. Perang berlaku Rusia, Ukraine. Perang berlaku Palestin. Diserang oleh Israel. Kematian berpuluh-puluh orang. Di Malaysia, kita tak boleh buat perang. Jumlah kematian kita sama dengan serangan Israel ke atas Palestin. Tak perang. Kalau kita nak ambil pengajaran, tuan-tuan. Nak ambil pengajaran lah. Sama jumlah kita mati dengan mangsa-mangsa serangan Israel. Itu betul lah. Yang dikatakan tadi perlu ambil kira semua aspek lah. Kemudian seterusnya, bagi yang tidak dapat puasa, kalau dia orang tua, tuan-tuan, maka nak buat macam mana? Pendapat terpilih jika tidak mampu berpuasa sama sekali kerana uzur tua dan sebagainya, maka boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Mazhab lain boleh tuan-tuan. Boleh beri. Pasal dia tak nak puasa 2 bulan, kena beri makan 60 orang fakir miskin. Kena cari pula. Satu pekerjaan pula cari. Dia jawab agama, di manakah fakir miskin? Jawab agama bagi senarai. 60 orang. Kita pun pergi pula cari. Bagi dia secupak, bagi secupak. Kalau tak ada, 1 orang bagi 60 kali dalam mazhab Hanafi. Satu pekerjaan juga tuan-tuan kena cari. Nak cari itu bukan senang. Nak beri makan pada 60 orang fakir miskin lah. Ini, tapi yang lazimnya, apa benda ni, kena puasa 2 bulan. Ada seorang bekas mufti, saya tak nak sebut tuan-tuan negeri mana, dia bekas mufti. Dia terlibat aksiden ni. Dia bekas mufti, dia dah tua, tak larat, umur 70 lebih. Aksiden, mati mangsa tu, dia bukan sengaja. Dia pun duduk menung.
Dia kata aku kena buat sesuatu. Dia puasa 2 bulan tuan. Dia dah huzur dah. Puasa lagi 2 bulan. Lepas puasa, dia kata saya ni rasa tak lama dah, rasa nak mati dah. Tapi sebelum saya mati ni, saya nak tebus dosa saya ni. Saya rasa bersalah dengan sebab kematian. Bukan punca saya tapi tak apalah. Dia puasa 2 bulan. Alhamdulillah tak mati. Boleh ada. Okey, sihat. Tak lama kemudian baru faktor lain lah, pada sakit tua baru dia meninggal dunia. Ini bekas mufti. Tersalah. Betapa pula kalau kita muda ni, orang muda, puasa 2 bulan ni sangat bagus. Kemudian kita tengok sikit teori penyebab ni. Teori penyebab atau disebut sebagai musabbib mengklasifikasikan kematian yang berlaku bukan akibat langsung sesuatu perbuatan, tetapi dengan adanya elemen atau perantaraan lain yang mengakibatkan kematian tersebut. Contoh-contoh yang sering diutarakan dalam kitab fiqh lama seperti menggali pergi di jalan raya awam secara suci hati. Maknanya kita ikhlas gali telaga. Kita ikhlas gali telaga tapi di jalan pak oleh lalang. Ikhlas ke berguna? Contoh ulama kata, kita gali telaga tepi tu nak suruh guna orang awam lah. Tapi ada orang jalan baru jatuh dalam telaga tu. Ini dia panggil contoh klasik lah. Sekarang ni tak ada orang gali telaga tepi jalan kan. Tak ada zaman kita ni. Kalau dia buat macam tu kena samang lah. Kemudian, jadi bila terjatuh, ini dia panggil orang penggali telaga tu dia anggap penyebab kepada orang tu jatuh. Dia anggap penyebab. Jadi maknanya gitu tadi. Kalau kita bawa, tuan bayangkanlah. Bawa kereta cara tak betul. Kadang-kadang orang bawa kereta tak betul tu, dia tak mati. Tapi pakcik hadut depan dia tu yang mati sekeluarga. Pasal dia U-turn tak kena, dia jadi penyebab. Cuba bayangkan. Kemudian, pelaku yang menjadi, kita tengok ni, pelaku yang menjadi sebab kepada sesuatu jenayah, sama seperti pelaku secara langsung disebut istilahnya mubasyir. Secara langsung ni, mempunyai liability terhadap perbuatannya. Alasannya, ialah kerana jenayah itu tidak mungkin berlaku tanpa perbuatannya. Di mana rantai yang penyebab ataupun dipanggil rabitah as-sababiyah dan akibat itu mestilah tidak terputus. Ini berdasarkan kepada kaedah disandarkan tanggungjawab suatu perbuatan kepada penyebabnya jika tidak terputus rantai yang sebab. Maknanya kalau logiknya, macam contohnya tuan gini. Kita tengok satu orang hamba Allah pegang pisau. Depan dia tu ada orang mati. Biasa logik akal kita akan kata apa? Dialah penyebabnya. Walaupun belum tentu dia bila dia bercakap ke mahkamah. Tapi logik akal kita akan hukum dia dulu. Sebab dia yang pegang. Mungkin dia cabut je. Dan bukan dia bunuh lah. Tapi hukum akal kita akan tengok kod tu dulu. Lepas tu bila ada pengecualian, demi pengecualian, barulah kita akan ketepikan di dalam kes tersebut. Dalam Tashrik Jinai Syekh Abdul Qadir Audah menerangkan kedudukan mangsa dia. Contohnya apabila berlaku tadi tuan-tuan, kemudian mangsa tu tak meninggal serta-merta. Masuk hospital. Seminggu kemudian meninggal. Tapi punca kita ni. Dia tak meninggal tempat tu, dia meninggal di hospital. Dalam kes ni, dia kata kedudukan mangsa yang belum meninggal dunia selepas terlibat dalam sesuatu musibah yang dihasilkan oleh penyebab, tetapi kemudian yang tidak menerima rawatan yang mencukupi atau berlaku kecuaian ketika dirawat di hospital, walaupun faktor-faktor ini penyumbang kepada kematiannya, namun penyebab boleh dikira bertanggungjawab menyebabkan kematian dengan sengaja sekiranya kecederaan yang dialami akibat melanggar adalah serius dan mangsa mungkin tetap akan mati juga. Jadi orang yang guna jalan raya tersalah tadi tidak boleh lari daripada tanggungjawab. Dia dianggap sebagai penyebab utama walaupun kawan tu mati di hospital. Doktor dah cuba saja mungkin tiba-tiba tak dapat tuan-tuan. Doktor tuan-tuan pun kalau dia merawat pesakit dengan sebab rawatan tadi boleh mati dan dia dianggap cuak, dia kena tanggung ni. Dia juga dianggap pembunuh tersalah. Cuma doktor ni mudah kerana dia ditanggung oleh Kementerian Kesihatan kalau dia cuak. Dia ada pertukaran dia lagi senang. Kemudian seterusnya, kemalangan akibat kerana pemandu. Sekiranya kemalangan berlaku akibat kerana pemandu seperti memandu laju untuk mencapai suatu kepuasan, memotong kenderaan dengan sesuka hati dalam keadaan sedar atau risiko yang bakal dihadapi, perbuatan ini menunjukkan yang pemandunya seolah-olah sengaja ini mengakibatkan bahaya, termasuk kepada diri sendiri atau darar kepada pengguna jalan raya yang lain. Ini kerana seperti disebutkan di atas bahawa kelajuan adalah sesuatu yang mampu dikawal sepenuhnya, dan oleh pemandu ingin. Perkataan ingin tuan-tuan menunjukkan bahawa ada istilah kesengajaan. Maka menurut majoriti ulama, pemandu kerana pemandu ini boleh ditafsirkan layak dikenakan hukuman qisas. Kalau bunuh balah ni sebab dia ada pemandu laju tu dah ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan bukan niatnya, unsur kesengajaan. Kemudian yang kedua, melanggar kenderaan yang sedang berhenti. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebut sekiranya kenderaan yang bergerak melanggar sebuah kenderaan yang berhenti, maka pemandu kenderaan mestilah membayar ganti rugi terhadap pemilik kenderaan yang berhenti itu. Jika pemandu kenderaan itu meninggal dunia akibat rempuhannya sendiri,
maka dia tidak dikenakan apa-apa kerana merosakkan diri dan kenderaan. Ya, tapi kalau dia sengaja rempuh, orang kata dia sengaja rempuh sendiri, tidak ada sebab-sebab, itu lainlah. Maknanya dia, kesilapan itu duduk pada dia sendiri. Kemudian seterusnya, berdasarkan jelakan al-majmu' oleh Syekh Al-Muti'i, dapat dipahami, jika seorang pemandu mematuhi segala peraturan lalu lintas, lalu dia berhenti secara mengejut untuk mengelakkan bahaya, tiba-tiba datang sebuah kereta dan merempuh kenderaannya daripada belakang, dan pemandu kereta belakang itu meninggal. Jadi, mana tuan-tuan, jika pemandu tadi disebut di sini, sudah pun memberikan signal sebelum dia berhenti atau belok ke tepi, maka dia dikenakan diat ringan, mukhaffafah, yang dibayar dalam tempoh 3 tahun. Saya sebutkan tadi, jika dia sudah pun memberikan signal yang betul, maka dia tidak boleh dikenakan tanggungan di atas kematian mangsa, kerana mangsa itu meninggal akibat kecuaiannya sendiri. Okey, seterusnya, next. Itulah. Kemudian saya sebutkan sini tuan-tuan, Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia ni, Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia ni, Undang-Undang Jalan Raya di Malaysia menetapkan hukuman terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan adalah berkisar pada peruntukan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Tapi saya tak tahu, Akta ni jalan ataupun tidak. Masih jalan ataupun tidak? Masih jalan kan? Belum ada pengemas keniang kan? Belum ada semuakan kan? Dah. Semua kesalahan bersabit pemanduan jalan raya terletak di bawah Akta ini. Misalnya Seksyen 41/1 memperuntukkan bahawa sesiapa memandu secara cuai atau pada tahap kelajuan yang tertentu atau dalam keadaan yang boleh membahayakan orang ramai, menyebabkan kematian sesiapa, boleh didapati bersalah melakukan sesuatu kesalahan. Dan di atas sabitan itu boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM10,000 atau penjara tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini berdasarkan Akta 1987. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, next. Saya sebut sini, pengguna jalan raya wajib menggunakan jalan raya dengan baik. Bukan sunat ni. Wajib guna jalan raya dengan baik dan sama sekali tidak boleh memudaratkan orang lain, baik yang melibatkan harta benda maupun jiwa raga. Termasuk dari segi tadilah yang disebut tadi. Sifat pemandu jalan raya pun kena jaga juga. Kan, kalau kita mandu baik dah, tiba-tiba jalan raya terlubang-lubang, ada seorang saya punya kawan kerabat lah di Pahang tuan-tuan. Pakcik tua baru balik masjid. Dia mandu okey lah pakcik, 20 km sejam je. Tapi dia tayar motosikal terposok dalam lubang paip dia bau gali. Terposok tu kepala dia tu humbang. Kepala tu humbang, kena di situ tak sedar. Tak sedar masuk hospital, ustaz kata tak boleh buat apa. Kemudian balik rumah tuan-tuan, masuk kabel dan sebagainya. Bertahan setahun. Lepas tu meninggal di rumah. Jadi okey dah. Itu masalah jalan pula. Jadi masalah jalan ni kena pihak berkuasa lah. Kena selalu pantau jalan dia. Semalam saya cakap tuan-tuan, bila saya ulang-alik Terengganu, Perlis tuan-tuan, sangat memenatkan tuan-tuan. Bulan lepas 4 kali ulang-alik. Dah lah belanja tu besar. Naik atas gerik dah. Putar. Jadi saya memikirkan dalam kepala otak saya lah. Saya kata kenapa kerajaan tak buat satu idea, buat satu lebuh raya baru, atau lebarkan lebuh raya tu, ataupun sekarang jalan straight, sebab lebuh raya tu setahu saya dibina teknologi Korea satu ketika dahulu, kemudian masa tu dibina tu komunis ada. Ada komunis ada. Sekarang kita tak terlibat komunis. Kenapa kita tak boleh rancang daripada jeli tu tuan-tuan? Satu lebuh raya straight ke Greek. Makan masa 40 minit je. Boleh buat sekarang. Segala-gala tak mustahil sekarang ni. Terengganu sekarang sedang tebuk bukit tuan-tuan untuk kereta api laju berapa belas bukit ditebuk. Yang kita tengok tak logik. Macam mana bukit boleh tebuk? Dia steady je tebuk. Biasa je. Teknologi Cina. Boleh. Zaman dulu memang tak boleh. Sekarang ni kita rasa mustahil. Cuma belanjawan tu boleh kita serah beri pihak swasta. Dia boleh kenakan tu lah. Jadi itu salah satu cara nak menjamin jalan raya kita berkesan. Daripada sekarang lah. Penat lah tuan, memang penat lah. Saya kalau naik gerik itu kita takut semua. Sebab dia tinggi kan. Kita tak berjarang. Kita tengok. Kita rasa kita nak terbang ke dalam. Terbang. Dia penyakit nak terbang dia boleh. Itu masalah. Jadi terpaksa kita gini je. Lalu kat tinggi sikit gini mata. Tak boleh tengok macam tu. Itu saya guna driver kalau saya diri 20 tahun baru sampai rasa kat gerik. Kan? Sikit. Sebab kita gayak, tak gayak. Naik kapal terbang boleh. Atas gunung tak boleh. Kemudian seterusnya pengguna jalan akan dikenakan denda sekiranya terbukti dia bersalah kerana melanggar peraturan atau berlaku kecuaian. Kemudian pengguna jalan raya menyebabkan kematian kepada pengguna lain tidak dapat dihukum sebagai melakukan pembunuhan secara sengaja yang memerlukan hukuman kisah kerana tidak menepati ciri pembunuhan secara sengaja, namun dilihat dari segi sebab yang boleh mengundang kepada kematian,
Majoriti ulama mendapat pengguna yang cuai menyebabkan kematian pada bunyi jalan raya yang lain boleh dikenai hukuman qisas. Kena bunuh balas tu, kerajaan kena fikir lah. Tapi dia tak tahulah sebab di Malaysia ni orang bunuh orang pun kita tak buat hukuman kisah kan. Kisah tu pun dibuat kalau bunuh bala pun secara tertutup dan sebagainya, tidak seperti yang dianjur dalam Islam lah. Kemudian penggunaan jalan raya boleh dikenai hukuman kisah atau dia jika sengaja cuai dalam pemanduan sehingga menyebabkan kematian pada orang lain. Pihak berkuasa boleh memikirkan tentang kesesuaian hukuman ini buat masa sekarang memandangkan terlalu banyak kemalangan maut berlaku di jalan raya di Malaysia. Banyak sangat sekarang ni kemalangan maut sehingga orang kata ada orang Arab datang Malaysia, dia kata aku pelik betul negara kamu ni. Negara terkenal sebuah negara Islam, aman, damai, budaya menarik. Tapi kemalangan jalan raya tidak menarik. Kemalangan jalan raya tidak menarik, dia kata. Banyak sangat. Dia kata, kamu tak erti, kamu mandu kereta. Sebab di Malaysia, tuan-tuan, kita dengan Arab lain. Orang Arab mandu kereta, dia punya hong dia tu, bising tu, bisa. Kita, jarang kita punya hong lah. Bila keadaan terdesak je, kita pom. Sekali je hong lah. Tak ada pam. Tak ada. Orang Arab pom tu biasa. Pom. Kereta tak jalan pom. Apa polis trafik duk. Polis pun kena pom. Sebab tu bila saya pergi ke Mesir tahun 80-an dulu, saya heran tuan-tuan. Dekat apa dia panggil Signa, dia ada lampu isyarat. Lampu isyarat tu ada polis. Ada polis ke lampu isyarat? Patutnya kita dah ada lampu isyarat, kita berhenti je lah. Merah kita berhenti, hijau kita jalan. Tak. Polis yang kawal. Sebab Arab ni tuan-tuan, dia tak boleh ikut peraturan. Dia tak ada sistem, kelemahan dia adalah kelemahan dari sudut mengikut peraturan. Itu lemah dia lah, negara dia. Tapi teknologi dia memang tinggi dan akhir sekali pengguna jalan raya tidak sepatut dikena tanggungjawab jenayah jika kemalangan berlaku akibat sesuatu yang luar daripada kawalan. Kemudian seterusnya saya tambah lagi, kemalangan disebabkan oleh kecuaian tuan punya binatang. Menjaga binatangnya maka dia perlu membayar ganti rugi. Dia tak boleh lagi daripada tanggungjawab. Tidak berdosa saja tuan-tuan. Jadi sekadar itulah sedikit kupasan saya. Cuma tuan-tuan dia ada satu lagi perbahasan saya tak sempat sebab dia terlalu panjang. Dia panggil kisah kecederaan. Kalau kita langgar kecederaan menyebabkan kepala kena isi, bayar berapa? Kena tangan saja, bayar berapa? Sehingga kalau orang tu langgar melibatkan kena alat kelamin mangsa dan alat kelamin mangsa tu tidak berfungsi, bayar berapa? Jangan ingat tuan-tuan kawan tu sampai mati pucuk, kawan tu kena accident. Kita jalan okey je, sedar je. Dia menderita tak boleh sama dengan isteri. Isteri minta cerai, kena bayar. Kena bayar semua sekali itu. Ada perincian dia. Kalau ada jawatan kuasa yang boleh dibuat untuk membuat undang-undang ni, bagus. Kita bincang bersama, kita lengkapkan satu kertas kerja, boleh angkat dari pihak berkuasa lah. Untuk memastikan keselamatan nyawa pengguna jalan raya di negara kita adalah terselamat dan juga yang terbaik. Jadi sekadar itulah pembentangan saya pada tengah hari ini. Mohon maaf tuan-tuan kalau sekiranya ada salah silap. Dan mohon maaf juga kalau sekiranya dalam pembentangan ini saya menggunakan lorak-lorak Terengganu. Minta maaf lah, saya orang Terengganu. Jadi kita cakap standard dah tu. Namun dalam kestandardan tadi ada juga unsur-unsur keterengganuan. Ya sekadar itulah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.